Kan, kita nak mengajak negara Malaysia ni membuat satu arus, satu gelombang yang baru. Gelombang apa? Kalau dulu gelombang ini kalilah, kemudian gelombang jom ubah. Kita jom ubah, ini kalilah, kan? Hari ni kita nak bawa supaya kita bebas kepada pilihan rakyat yang sebenar. Rakyat yang memilih, rakyat yang memilih. Kerana kita nak bebas daripada perkara-perkara yang ada. Ada juga soalan, dia kata apa? Contohnya dia kata, boleh ke bebas ni memerintah negara? Tuan-tuan puan-puan macam Allah, kalau bebas yang ada kat Melaka ni, kalau Allah izin bebas menang bentuk negara, bentuk negeri, kita boleh tengoklah macam mana. Kalau kucak-kacir, huru-hara dan sebagainya, kan, kita cubalah tengok macam mana. Tapi hari ini peluang kita nak beri tekanan. Kita nak beri tekanan kepada parti-parti politik yang ada ni. Engkau dah hidup lama dah, 60 tahun lebih, kan, sebahagian daripada kamu ni 60 tahun lebih, kan, tak ingat-ingat lagi, tidak bertaubat-taubat lagi, kan, dengan kesalahan, kesusahan, dengan masalah rakyat satu hal, masalah negara satu hal, satu lagi masalah sama-sama dia. Sebab tu saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita pada 1400 tahun yang dulu, kan. Kata Nabi apa? Hadis ni agak panjang, saya baca makna sajalah. Akan ada sepeninggalan aku nanti, Nabi sebut, ni Rasulullah SAW bersabda, akan ada sepeninggalan aku nanti sejumlah pemimpin. Pemimpin, barang siapa yang masuk menemui mereka, siapa yang jumpa pemimpin tu, lalu dia membenarkan pendustaan mereka, dia membenarkan, dia berdusta, dia bohong, benar, dia benarkan, dia ikut, betul, dan membantu mereka dengan kezaliman. Mereka itu, maknanya ada orang yang pergi jumpa zalim, ikut sama zalim, bohong, ikut sama bohong, maka dia bukan daripada bahagian dariku. Nabi tak mengaku umat. Aku juga bukan bahagian daripadanya. Nabi kata, aku juga bukan sebahagian daripada mereka. Dan dia tidak akan menemui aku di telaga syurga. Dekat syurga besok dia tak akan jumpa aku. Syafaat pun Nabi tak nak bagi. Barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, pemimpin berbohong, kita tak benarkan pembohongan mereka. Berbohong, kita tak kata mereka berbohong, cakap mereka berbohong. Dan tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka. Dia buat zalim dan kita tak bantu dia buat zalim, tak tolong dia buat zalim, maka dia adalah bahagian daripada aku. Nabi kata, inilah umat aku, inilah umat aku, dan aku juga bahagian daripadanya, dan aku, kata Nabi, sebahagian daripada mereka, dan dia akan datang menemuiku di telaga syurga. Nabi kata dia akan jumpa aku, dan Nabi tentu akan bagi syafaat kepada mereka. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan dalam hadis ini menggambarkan kepada kita tentang akan tiba satu masa yang mana pada masa itu pemimpin-pemimpinnya berbohong, pemimpinnya menipu, dan pemimpinnya buat zalim. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita mengiyakan pembohongan dia atas nama kita sama satu parti, atas nama kita sama satu kroni. Kita membiarkan dia berbohong, kita tolong pula dia, lepaskan dia daripada hukuman-hukuman, lepaskan pula daripada hukuman-hukuman. Kemudian mereka buat zalim, kata Nabi, kita pula tolong dia buat zalim, bantu dia buat zalim. Dia menipu rakyat, kita ambil. Dia curi duit rakyat, kita terima. Kita tolong dia, lepaskan dia. Tidak, kita report. Ini saya nak sebut bukan saja kepada orang-orang yang dalam politik parti, kepada kaki tangan kerajaan. Pada kaki tangan kerajaan yang memegang jawatan eksekutif, yang ada
pangkat dan kuasa. Tiba-tiba kita mengetahui pemimpin kita berbohong, pemimpin kita menzalimi rakyat, menzalimi negara, menzalimi semua yang ada dalam pangkat dan jawatan dia tadi. Dan kita membantu mereka. Bila kita bantu mereka, Nabi kata apa? Mereka semua itu tidak mengaku, sebab Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat. Apabila seseorang itu pergi semayang, haji, bukan haji saja, bagi orang naik haji, bagi bawa orang kampung naik haji, terutama masa pilihan raya, bawa semua sekali, bagi duit lagi, kan? Kenapa? Supaya mahu menutup pembohongan dan kezaliman mereka. Maka Nabi menggambarkan, inilah pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab, pemimpin yang jahat, pemimpin yang sebenarnya tidak berhati perut. Saya nak sebut kat sini, daripada hadis ini Nabi menggambarkan, bukan sahaja Nabi tidak mengaku umat, Nabi tidak akan memberi syafaat, Nabi tak mau jumpa dia nanti dalam syurga Allah. Tuan-tuan pemerhati Allah, ini hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Nak gambarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita untuk mengambil berat tentang kepimpinan yang ada pada hari ini. Walaupun kita kata tak boleh buat banyak lah, sikit lah, kita tak ada apa-apa, bukan kita ada apa-apa kuasa ke apa, tak ada apa, sikit, tapi sikit itulah selagi kita boleh buat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, dia berbohong, dia menipu, dia buat zalim, hendaklah dicegah dengan tangan, dengan kuasa. Kalau kita polis, kita IGP, kita ada maklumat, kita special branch, kita intelligent. Kalau kita tentera, kita general, kita boleh buat sesuatu. Kalau kita hakim, kalau kita pendakwa rakyat, dan kita ada iman, kita Islam, maka Allah perintah melalui Rasul SAW, hendaklah kamu cegah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kuasa yang ada pada kamu. Sekiranya kamu tidak berkuasa, tidak mampu, dengan lisan, cakap nasihat, inilah yang mampu kami buat dengan cakap kat FB ini yang kita boleh buat. Kalau tak mampu dengan lisan, paling kurang benci dengan hati. Wazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi tuan-tuan puan-puan mata, saya tak cakap dengan parti mana satu, saya tak cakap ni. Kita tengok zalim. Jangan gunakan alasan nanti China akan menguasai negara kita. Siapa China tu? DAP. Nanti orang Zionis akan kuasai negara kita. Kita kena kuatkan sekian. Jangan guna siasah logik akal kita. Jangan guna siasah logik semata-mata, guna takwa. Siapa yang bagi kemenangan? Bukannya manusia, Allah yang bagi kemenangan. Yang penting barakahnya, rahmatnya. Sebab tu orang bebas tak kisah, kalah dalam tangan, hilang wang pertaruhan pun dalam tangan. Bebas ni, hilang wang pertaruhan dalam tangan. Tapi kalau Allah bagi menang. Maka sebab itulah pada zaman yang pada hari ini kita lihat, zaman yang digambarkan oleh hadis tadi sangat tepat, menggambarkan bagaimana para pemimpinnya menjadi jahat dan penjahat, dan penguasa yang ada di sekitarnya, pegawai-pegawai yang ada kuasa di sekitarnya, bersama dengan mereka yang memegang politik tadi, mereka menjadi teman-teman rapat kepada mereka. Tuan-tuan puan-puan, hakikat yang saya nak sebut kat sini, pemimpin-pemimpin yang jahat bersama pegawai kaki tangan yang bersyubhat dengan mereka, mereka lah yang menjadi pembunuh kepada rakyat yang ada pada hari ini. Pembunuh senyap, ibaratkan sniper yang menembak dan membunuh rakyat di sebalik semak samun di atas nama jawatan dan pangkat. Masalah-masalah yang ada dibiarkan, dia hanya pentingkan kepada diri mereka sendiri, pentingkan pangkatnya, pentingkan jawatannya. Kalau jadi menteri, boleh lompat masuk parti ni. Jadi sebagaimana yang Winston Liu cakap tadi, betul, tolong jangan undi. Inilah kata ni yang terbukti, yang ada dalam parti politik tu yang terbukti.
Yang lompat ni bukan bebas yang ada. Yang lompat ni katak ni yang ada dalam parti politik ni. Maka mereka membunuh tanpa hati perut. Hari ni anak-anak dibunuh. Siapa nak bertanggungjawab? Berdarah, cold-blooded killer. Inilah dia ketua-ketua penguasa, pegawai-pegawai kerajaan yang bersyubhat dengan ahli-ahli politik yang jahat. Kaki tangan kerajaan yang telah berikrar untuk menjaga kebajikan, kebaikan, keamanan negara telah melanggar bai'ah janji setia mereka dengan negara, menjadi balaci dan gurka-gurka pemimpin-pemimpin yang jahat sebagai untuk membackup mereka. Dan mereka lah juga pada masa yang sama mengejar, menghambat pejuang-pejuang rakyat yang baik. NGO baik ni dibuang. Saya ingat lagi bila nak bagi bantuan kewangan kepada NGO, dipilih mana NGO yang kenal dengan dia, okey dengan dia, tak menentang dia, dapatlah duit. Mana NGO yang nampak tak sekepala dengan dia, tak dapat duit, tak dapatlah bantuan. Ulama-ulama yang bertakwa dikejar. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, terutamanya rakyat Malaysia. Saya berjumpa dengan berbagai tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, terutamanya tuan-tuan guru dan ustaz-ustaz yang ada madrasah. Saya tak nak sebut nama sebab akan sangat sensitif. Bila saya ajak berbincang-bincang, kami berbincang-bincang dengan dia tentang masalah negara. Kita kena cuba buat sesuatu kerana negara Malaysia sedang diserang. Negara Malaysia sedang diserang, esok tajuk. Esok ada. Kalau ada esok ataupun hari Senin, Malaysia sedang diserang, insya-Allah saya akan betul. Tajuk ni agak sensitif. Ini tajuk kemudian. Kita sedang diserang. Saya kata deep state tu sedang berlaku. Tuan-tuan, saya berjumpa dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama. Saya tak sebut nama lah. Kalau sebut nama sensitif, kesian kat dia. Mereka ada madrasah. Dan bila mereka bersama dengan kami, mereka cakap kami bersama dengan tuan, kami bersama dengan tuan-tuan sekalian. Kemudian dia kata, tapi kami tak boleh buat apa-apa, kami doa dari sini je lah. Orang baik, ulama bertakwa dihambat seperti penjenayah, ditekan seperti binatang, tak ada nilai. Padahal itu ulama, padahal itu guru-guru ditekan. Tak cukup dengan tekanan, disihir. Madrasah ditugut untuk ditutup, didenda dengan pelbagai denda. Madrasah didenda dengan pelbagai denda. Report polis dibuat oleh Ustaz Masrizi berkenaan bagaimana orang-orang KKM datang ke tempatnya, madrasah kampung aja, tak ada amaran, tak ada apa, terus didenda dengan RM10,000. Madrasah kampung, madrasah tu tempat nak rawat orang dadah, masyarakat ada masalah dadah ni, panggil situ, dirawat sembuh. Panggil orang-orang yang sakit-sakit datang situ, dirawat elok. Yang ada masalah-masalah anak-anak, masalah kita kata masalah sosial, panggil sembuh. Tempat tu tempat nak merawat, menyembuhkan orang-orang yang ada masalah dalam masyarakat ni. Kemudian ditambah lagi diajak anak-anak miskin, asnaf, anak-anak yang perlu bantuan, diajarkan Quran, diajarkan sistem pendidikan. Kalau tidak, mereka akan terlibat dengan berbagai gejala buruk. Tempat khidmat masyarakat, tetapi dibuat oleh ustaz-ustaz yang terkenal dengan prinsip dia. Datang denda RM10,000. Dia tunjuk kat kami, saya tengok, ya Allah, dah lah, bukan dia nak bagi bantuan untuk asnaf tu, dia denda lagi RM10,000 dengan kata-kata, dia kata kami ada kuasa, kami boleh buat apa kami nak buat. Maka saya ingat lagi doa Ustaz Masrizi, ya Allah, mereka menunjukkan kuasa mereka, mereka menunjukkan kejahatan mereka dengan kuasa mereka, maka kau tunjukkanlah kuasa engkau pada mereka, ya Allah. Ini doa Ustaz Masrizi. Dan tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah ada kesan. Jangan cakap tak ada kesan.
Dan sebab itulah kita nak pada malam-malam begini, kita ingin sama-sama melihat akan perkara-perkara yang sedang berlaku. Perkara-perkara yang sedang berlaku di negara kita ini, supaya kita bebas. Kita bebas daripada cengkaman-cengkaman orang-orang yang ada kepentingan-kepentingan yang kita pun tahu. Kita pun tahu, bukan kita tak tahu. Kan, kes-kes kalau saya nak sebut banyak sangatlah, tak cukup. Maka saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, daripada apa yang digambarkan, definisi bebas itu bukannya bebas gitu, tak ada had, tak ada batas, tapi bebas tu dalam erti kata bagaimana digambarkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atash, dia kata Allah merupakan ikhtiar, iaitu memilih sesuatu yang lebih baik. Kita pilih sesuatu yang lebih baik, kita pilih sesuatu yang boleh membantu, boleh membantu kita, insya-Allah. Dari sini saya ingin menyuruh kepada semua golongan aktif NGO, semua NGO yang ada di Malaysia ini, semua NGO yang ada di Melaka, supaya sama-sama kita sinergi, berjumpa dengan kawan-kawan kita, orang-orang kampung, berjumpa dengan pengundi-pengundi yang ada di sana, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira ideologi dan agama. Pakat-pakat kita tunjukkan satu perubahan baru, supaya orang sombong yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi menteri, yang sekarang memegang akaun bank berjuta ringgit dalam akaun dia, yang tidak dideklar, tidak diisytiharkan. Saya yakin majoriti mereka yang memegang kuasa politik ini tidak isytiharkan jawatan ataupun dia punya harta-harta dia. Maka kita rakyat jelata ni nak bagi satu kata dua lah. Kamu cukuplah. Saya pinjam perkataan reformasi, enough is enough. Baik.